Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya analisis pergerakan. Saya telah memilih pergerakan berkaitan dengan fasa larian. Okay, tajuk saya ialah analisis pergerakan fasa larian. Saya menggunakan modul bersepadu yang telah disediakan, iaitu saya ada 4 fasa: persediaan, pemerhatian dan analisis dengan intervensi. Okey, ini adalah fasa persediaan maklumat kemahiran. Okey, acara larian jarak jauh dan sederhana lebih kurang sama dengan acara lari pecut. Yang membezakan dia adalah cuma dari segi jarak dan juga halangan. Terdapat 3 fasa, iaitu fasa permulaan, fasa larian dan fasa penamat. Saya memberi fokus kepada fasa larian. Okey, fasa larian. Sikit yang pertama ialah pergerakan tangan. Tangan dihayun menyilang dan tidak melepasi garisan tengah badan. Tangan dibengkokkan di siku kurang daripada 90 darjah dan dihayun ke atas setinggi dagu, ke bawah separas pinggul dengan pukulan luas lebih kurang 120 darjah. Okey, ciri pergerakan kaki ialah yang pertama ialah tumit belakang akan mendarat terlebih dahulu, diikuti dengan keseluruhan tapak kaki, kemudian ujung kaki hadapan, dan setiap langkahan rapat dan berubah mengikut kelajuan masing-masing, kelajuan atlet. So ini ialah postur badan. Yang pertama ialah kedudukan badan hendaklah dalam keadaan lurus. Lepas tu dada mesti kepala dan dada selari dan dalam keadaan menegak dan seimbang. Kemudian untuk ke arah penamat, badan dicondongkan ke hadapan dan lutut tidak diangkat terlalu tinggi, dan sepanjang larian itu mata mestilah pandang 3 meter ke hadapan dan kepala tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mengelakkan masalah keseimbangan badan. Okey, pemilihan subjek ialah saya sendiri sebagai guru pendidikan jasmani. Strategi pemataian yang dilakukan ialah kami menggunakan Sagittal Plan. Itu memudahkan, adalah kaedah terbaik untuk menilai kelakuan teknik sesuatu kemahiran. Okey, ini yang kami gunakan. Okey, kemudian ialah fasa pemerhatian. Fasa kedua ialah fasa pemerhatian. Yang pertama ialah implementasi strategi. Setiap pergerakan dianalisis melalui James dan Revok System. Pemerhatian terhadap ciri kritikal fokus pada anggota badan yang terlibat dalam fasa larian. Setiap ciri kritikal dirakam menggunakan kamera iPhone 12 dan dianalisis menggunakan aplikasi Kinovia. Okey, sekarang ni saya fokus kepada ciri kritikal hayunan tangan semasa berlari. Dianalisiskan daripada fasa persediaan, fasa pelaksanaan dan fasa ikut lajak. Okey, vantage point lah kami menggunakan Sagittal Plan. Okey, di sini terdapat 2 video data sebelum intervensi dengan selepas intervensi. Okey, sebelum intervensi, video ini diambil, kita tolong letakkan Kinovia-nya di situ. Okey, ini adalah sebelum intervensi. Okey. Selepas intervensi, okey, saya ulang balik. Sebelum intervensi. Okey. Okey, dia diambil berdasarkan sudut siku dengan sudut hayunan di bawah tangan. Okey, yang ini adalah sebelum. Okey, selepas intervensi. Okey, ini ialah selepas intervensi. Okey, nampak perubahan sedikit menghampiri dagu, tangan tolak ke belakang sedikit. Okey. Okey, kita tengok daripada sini. Okey, okey, tangan tolak ke belakang, tangan yang ke hadapan itu dia menghampiri dagu. Okey, ini ialah selepas intervensi. Okey.
Okey, ini adalah fasa diagnosis atau analisis, iaitu perbandingan subjek sebelum intervensi. Siku dia ialah 68 darjah dan ayunan bawah dia ialah 85 darjah. Sekarang ni kita nak meningkatkan lagi, nak mengurangkan sedikit lagi supaya menghampiri ke dagu, yang ni dah menjauhi sikitlah lagi untuk mendapatkan yang sikit yang sebenar. Okey, sikit yang sebenar yang selepas intervensi dapat sedikit peningkatan semakin menghampiri dagu dan juga semakin dibuka luas ke belakang. Peningkatan. So, kekuatan dan kelemahan semasa dijalankan ialah tangan dihayun menyilang dan tidak melepasi garis tangan badan. Tangan dibengkokkan di siku kurang daripada 90 darjah. Jari digenggam semasa berlari. Tangan ke bawah melepasi pinggul ataupun selaras dengan pinggul. Jari digenggam semasa berlari untuk mengelakkan rintangan angin. Kelemahan adalah sudut tangan ke bawah tidak menepati ketika itu kurang daripada 120 darjah. Okay, intervensi saya menggunakan 3 intervensi. Fokus pada sudut darjah pergerakan tangan semasa berlari, latihan ayunan tangan pada statik dan dinamik, motivasi dan keyakinan. Okey, tunjuk cara video, manual dan video. Murid akan menonton dulu video cara ayunan. Kita akan pause video tu untuk melihat berapa sudut siku, berapa sudut lepasan bawah tangan dia. Kemudian kita akan lakukan dan praktikalkan cara hayunan tu dengan subjek. Kita akan tunjukkan cara yang betul. Murid subjek akan melihat dan akan dibantu oleh guru untuk melakukan hayunan yang betul. Dan pelbagai latihan drill yang sesuai. Kita akan melakukan secara kaedah langsung maju, statik dan dinamik. Kita akan menggabungkan statik ni hanya duduk dan hayun tangan, tapi untuk dinamik kita akan menggabungkan beberapa kemahiran seperti hari ni 20 meter ke hadapan, tapi dengan menggabungkan hayunan tangan dengan teknik larian. Okey, pengulangan yang kerap dilakukan. Subjek akan melakukan drill hayunan tangan selepas aktiviti memanaskan badan dan regangan. Selepas rehat 5 minit, terus atlet semua akan melakukan drill hayunan tangan. Kesan daripada intervensi ia dapat mengaplikasikan pergerakan hayunan tangan sewaktu fasa larian dan dapat mengurangkan kesilapan yang berlaku. Inilah contoh intervensi yang dilakukan, iaitu secara statik, secara dinamik. Okey, dan ini yang hayunan tangan bersama dengan Haini. Okey, kesimpulannya pergerakan lengan yang betul akan membantu atlet bergerak lebih pantas. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.